Siti Hajar bukan lelaki perkasa, bukan bangsawan, tapi seorang ibu, seorang hamba sahaya, perintis pembangunan suci. Siti Hajar isteri yang percaya, yang setia pada pertolongan Allah. Nabi Ibrahim sudah lama menikahi Sarah, hingga Sarah berusia separuh abad. Tanda-tanda untuk mendapatkan keturunan, Allah masih belum mengurniakan cahaya mata pada mereka untuk dinikahi Nabi Ibrahim. Sarah menawarkan Siti Hajar hamba mereka. Siti Hajar adalah hamba sahaya berkulit hitam dari Ethiopia. Akhlak Hajar yang terpuji yang diajarkan Sarah dan Nabi Ibrahim supaya mengenai Allah dan memujinya secara betul. Allah telah memberikan kurnianya. Hajar telah melahirkan bayi lelaki yang cantik. Rasa sayang dan perhatian Nabi Ibrahim semakin membuat Sarah terasa cemburu. Itulah fitrah seorang perempuan. Suatu hari Sarah berkata, "Suamiku Ibrahim, aku takut engkau melupakan diriku. Setelah Hajar menjadi isterimu, ia wanita beruntung dapat memberikan keturunan kepadamu." Nabi Ibrahim menjadi hiba melihat kedukaan di mata Sarah. Saban hari, Sarah mendesak Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar jauh darinya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa Siti Hajar dan anaknya ke arah selatan. Di sebuah bukit dengan hati yang tegar, Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya demi memenuhi perintah Allah. Didirikannya sebuah pondok sederhana, sekadar untuk dapat berteduh. Sekarung kurma dan sekantung air adalah harta yang ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk isteri dan anaknya. Namun tiada lupa juga Nabi Ibrahim berdoa, "Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati, Tuhan kami, agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati mereka cenderung kepada manusia dan berikanlah rezekikanlah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Siti Hajar amat cemas dengan keputusan suaminya kerana ditinggalkan di lembah yang sunyi dan tandus. Siti Hajar merasa takut dan cemas. Hari-hari dilaluinya dia amat berduka dan akhirnya dia reda dan ikhlas kerana ia ada perintah Allah. Siti Hajar yakin Allah akan melindunginya. Siti Hajar mendapat cubaannya hari demi hari. Kurma dan air telah kehabisan. Siti Hajar dan anaknya dalam keadaan lapar dan dahaga yang tidak ditahan lagi. Wajah anaknya telah menjadi pucat. Dilihatnya sekeliling jika ada air, tapi hampa belaka. Yang ada cuma pasir dan batu karang. Siti Hajar merenungi sekeliling untuk mendapatkan air, agar dapat mengembalikan cahaya di wajah anaknya. Dia melihat ke Bukit Syafa seolah-olah ada air. Demi mendapatkan air, Siti Hajar berlari-lari. Alangkah kecewa yang dipandangnya bukanlah air dari kejauhan, hanyalah fata morgana. Dia melihat pula ke Bukit Marwa. Namun hampa tiada air terdapat di Bukit Marwa. Bahkan usahanya sia-sia, tiada sesiapa yang dapat menolongnya. Siti Hajar kehabisan tenaga dalam tidak berdaya. Dia menyerahkan diri dan nasib anaknya kepada Allah dan memohon perlindungan dan pertolongan. Saat mendengar anaknya menangis, dikumpulkan seluruh tenaganya. Perlahan-lahan bayi itu ditinggalkannya. Tidak sampai hati, tangannya menutup wajahnya, berhurai air matanya. Tiba-tiba ternampak sekelompok burung terbang menuju ke suatu tempat. Mematuk-matuk tanah sehingga nampak basah. Secepat kilat, Hajar berlari ke tempat itu. Digalinya tanah dengan kedua tangannya. Dan memancarlah air dari sumber yang deras, diucapkanlah air Zam-Zam. Bermaksud teduh-teduhlah air atas kekuasaan Allah.
Kemudian dibawanya air untuk membasahi bibir Ismail. Bahagia tidak terkira, itulah yang dirasakan Hajar untuk melihat anaknya sihat berbunga di hati. Sejarah mencatat daerah yang dahulu tandus itu menjadi lembah subur dan berkat. Setiap khalifah yang mahu pergi dan pulang dari Syam berumah di daerah selatan. Mekah diberi nama setelah berkembang maju menjadi tempat bermukim keturunan Ismail alaihi salam. Perjuangan Hajar ibu bangsa Arab Anani yang berlari-lari antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali menjadi salah satu rukun ibadah haji sebagai seorang ibu yang tanah dan selalu yakin akan pertolongan Allah.